Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini membacakan surah Al-Fath. Fath maknanya pembukaan Mekah. Surah ini surah Madaniyah, turun ketika Nabi Muhammad SAW ada di Madinah, dan sebuah peringkat berlakunya Fatah Mekah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya pembukaan ke Mekah itu adalah pembukaan yang nyata. Mana berlakunya Fatah Mekah itu adalah satu kebenaran, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ikut jangkaan manusia, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW akan berlakunya Fatah Mekah. Karena dikenali bahwasanya negeri Mekah yang dikuasai oleh orang Arab Jahiliyah itu lebih daripada 500 tahun kuasa pemerintahannya. Tidaklah macam kerajaan BN sekarang ni, hanya baru 60 tahun saja faham mereka. Ini kerajaan Arab Jahiliyah ni 500 tahun. Bayangkan kalau kuasa merintah sampai 500 tahun. Maknanya tentulah mempunyai suatu kuasa dan kekuatan yang begitu kuat sekali berada di Mekah. Sangat sebelum itu pun memang berlaku beberapa peperangan di antara kerajaan Arab Jahiliyah musyrikin Mekah dengan kerajaan Madinah. Tapi di peringkat akhirnya memang Nabi Muhammad SAW berjaya mempertahankan kota Madinah dan tentera musyrikin dapat dikalahkan. Walaupun serangan ada berlaku perang Ahzab dulu itu, peperangan yang besar, tapi dengan pertolongan Allah dan ada yang katakan perang Parik itu, Parik. Nabi Muhammad SAW menyusun strategi perang bagaimana mengikut Sulaiman Parsi, akhirnya berjaya golongan musyrikin dapat dikalahkan. Ini menunjukkan selepas daripada berlakunya perang Ahzab, Nabi Muhammad SAW telah mengadakan kerjasama dengan orang-orang musyrikin, dengan orang Arab yang ada di luar daripada Madinah, adakan kerjasama sehingga sepanjangan jalan sampai ke Syam dan daerah di semenanjung tanah Arab terdapat di kalangan orang-orang kafir, orang musyrikin sendiri bersedia bekerjasama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Begitunya mereka sedia duduk di bawah naungan pemerintahan Islam di Madinah, walaupun mereka belum menerima Islam. Inilah yang menyebabkan orang-orang musyrikin menguasai gerun di atas kuasa dan kedudukannya Nabi kita Muhammad SAW yang memerintah di Madinah. Sebab itu golongan musyrikin telah bersedia untuk mengadakan perdamaian. Itu yang dikenali sebagai perdamaian Hudaybiyah. Dan Nabi sedia menerima perdamaian ini, walaupun dilihat kekuatan tentera Islam ataupun strategi perang yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW dalam peperangan begitu hebat, samping pertolongan Allah, tapi Nabi bersedia menerima perdamaian yang dikemukakan oleh orang musyrikin Mekah, lantaran kerana Nabi Muhammad SAW ingin untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah. Dan orang-orang musyrikin ingin lalu jalan pergi ke Syam melalui Madinah, berang alik bawa barang dagangan mereka. Maka diadakan satu perjanjian perdamaian, dikatakan perjanjian Hudaybiyah di Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini peringkat awal 10 tahun, tetapi hanya 2 tahun saja Nabi sedia mengadakan perjanjian itu, kerana orang musyrikin telah membaikot, maksudnya dia tak ikut bagian perjanjian. Dalam perjanjian itu Nabi dibenarkan untuk mengerjakan umrah dan haji,
Tapi orang musyrikin hanya membenar Nabi untuk mengerjakan ibadat umrah sahaja. Setelah mereka melihat kedatangan Nabi ke Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah, dan begitu ramainya orang-orang musyrikin datang untuk memberi pengakuan dan sedia memperakui tentang kerajaan pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah, sehingga mereka mengatakan, kalaulah Nabi kembali ke Mekah, mereka sedia menyokong perjuangan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menyebabkan orang musyrikin rasa curiga dan takut dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ke Mekah dan mengerjakan umrah. Kemudian pada tahun berikutnya Nabi menyusul satu angkatan orang ramai, datang ramai untuk mengerjakan haji. Di kalangan orang musyrikin Mekah menghalang, tidak benar Nabi untuk datang ke Mekah untuk mengerjakan ibadat haji. Lantaran itu Nabi terus membatalkan perjanjian itu dan dikembali ke Madinah menyusun angkatan perang sebanyak 10,000 orang. Mereka datang ke Mekah dan mengepung kota Mekah. Akhirnya kota Mekah dapat jatuh ke tangan tentera Islam dengan secara aman atau secara aman. Bagaimana yang diperakui dalam surah Fatah ini juga ada disebut, benarlah bagaimana janji Allah bahwasanya Nabi Muhammad boleh membuka kota Mekah dengan secara aman. Ini setelah mana berlakunya Fatah Mekah, memang terbukti Fatah Mekah itu adalah secara aman. Bagaimana berlakunya secara aman itu adalah merupakan satu taktik strategi perang yang telah disusunkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kepungan. Dalam kepungan itu dengan kepungan itu Abu Sufyan, panglima perang musyrikin, dapat ditangkap. Dalam rondaannya itu dibawa kepada Nabi Muhammad SAW dan diminta untuk membuat pengakuan sedia menyokong Nabi kita Muhammad SAW untuk menawan kota Mekah dengan secara aman. Abu Sufyan pun turut menyokong. Oleh sebab itu Nabi mengisytiharkan, siapa yang ingin selamat, silalah berlindung di Baitullah. Dan siapa yang ingin selamat, sila berlindung di rumah Abu Sufyan. Dengan persiaran ini, rakyat Mekah dan tentera musyrikin tidak sedia untuk melawan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk menawan kota Mekah. Karena mereka menyadari bahawa Abu Sufyan sendiri pun telah menyokong pada atas usaha Nabi untuk menawan kota Mekah secara aman. Dan Nabi terus datang dan melakukan tawaf. Di samping itu dia bersalawat, bagaimana salawat yang biasa kita bertakbir hari raya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan terusnya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dia orang Melayu selalu duduk bertakbir hari raya puasa, raya fitrah atau raya haji, tapi dia tak faham apa maksud takbir itu. Takbir itu sebenarnya untuk menyatakan kejayaan Muhammad SAW menawan kota Mekah dengan pertolongan Allah, dan juga berjayanya Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Ahzab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menandakan kemenangan Islam menawan kota Mekah. Dengan berlakunya Fatah Mekah, maka Nabi Muhammad SAW mengisytiharkan Mekah dan Madinah itu sebagai dua kota suci, dua tanah suci daripada dulu sehingga sekarang. Inilah jasa perjuangan dilakukan Muhammad SAW. Mereka awalnya dia bersifat defensif, mempertahankan kota Madinah daripada serangan orang-orang musyrikin, dan seterusnya Allah mengizinkan untuk Nabi Muhammad SAW orang Islam untuk menawan kota Madinah, tapi adalah secara aman. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.